Baiklah, melihat kembali sebenarnya apa yang berlaku mengenai krisis air ataupun belum lagi krisis air di Kedah itu, semalam kami di astrawani.com ada berkongsikan laporan beberapa kawasan di Langkawi mengalami bekalan ataupun gangguan bekalan air iaitu pada hari semalam. Di mana syarikat air Darul Aman Sdn Bhd memaklumkan beberapa kawasan di Langkawi akan mengalami gangguan bekalan air berikutan musim kemarau panjang dan kering yang sedang berlaku di pulau itu hingga mengakibatkan paras sungai Melaka semakin menyusut. Belum lagi sempurna, tadi kata Menteri Besar sempurna dan sadar dalam kenyataan memaklumkan antara kawasan terjejas ialah Pekan Kuah, Kilim, Kelibang, Perana, Bayas, Pantai Cenang, Pantai Tengah, Padang Lalang, Air Hangat dan kawasan sekitar. Baiklah, kita pada ketika ini bersama dengan S. Piara Pakaran, Presiden Persatuan Pendidikan Air dan Tenaga Malaysia AWER. Terima kasih kerana sudi bersama Buletin Awani pada petang ini. Pertama sekali, reaksi daripada apa yang dikatakan Menteri Besar Kedah itu mengenai situasi di Kedah pada ketika ini. Saya hampir tergelak tadi bila dikatakan ini biasa. Kenyataan-kenyataan sebeginilah yang saya rasa kita patut elakkan dalam jangka masa panjang. Sebab kita dah melalui proses penstrukturan semula industri perkhidmatan air, perkhidmatan sepatutnya menjadi lebih baik. Yang keduanya, kalau kita dah tahu musim biasanya kalau musim kemarau, aras permukaan air sungai ini akan berkurangan sebab dia akan semakin panas dan air permukaan ini akan berkurangan. Dan kalau muka sauk tergantung, apakah tindakan yang telah dilakukan oleh SADA dan juga kerajaan negeri untuk pastikan gangguan sebegini tidak berlaku. So sepatutnya KPI dari segi pengurusan, bila masuk musim panas ni dia kata, oh ini perkara biasa. Ini adalah sesuatu yang saya rasa tidak boleh diterima pakai. Dan pada masa yang sama, saya rasa kita juga perlu lihat kepada data-data operasi ya. Di Kedah ni pada tahun 2021, ikut data tak ada margin simpanan. Bermaksud tak ada kapasiti lebihan jika berlaku apa-apa masalah untuk tampung. Sama seperti apa yang dilalui oleh Lembah Kelang. Dan juga kadar air tidak terhasil ya, pada tahun 2021 adalah 49.9%, tetapi sepatutnya diunjurkan dan dikurangkan ya menjelang tahun 2020 kepada 30%. So kalau kita lihat NRW ni air yang hilang dalam sistem, dan bila kita dapat kurangkan bermaksud kita ada lebih banyak air yang boleh dibekalkan kepada rakyat. So dari segi infrastruktur kita memang ada masalah di Kedah. Dan khususnya di kawasan Langkawi merupakan kawasan pelancongan ya, yang saya rasa perlu kita titik beratkan sebab banyak pelancong-pelancong dari luar negara datang ke situ. Dan kita mahu fahami apabila kita bercakap benda ini selalu ataupun kerap berlaku di Langkawi contohnya, kekerapan tu bagaimana? Adakah dalam masa setahun dua kali atau tiga kali, dan bagaimana agaknya rakyat dapat memahami keadaan ini kerana kita tidak mahu stigma ataupun keadaan di mana they have to live with it ataupun mereka sudah terpaksa biasa dengan keadaan itu kerana itu adalah sebenarnya sepatutnya asas bagi mereka. Dari segi kejuruteraan ya, mana-mana syarikat air, kalau katakan berlaku tanah runtuh, loji itu terhanyut sekali ataupun tangki simpanan ya, tangki perkhidmatan terhanyut sekali, itu krisis. Tapi bila berlaku perubahan cuaca, saya rasa kita dah merdeka lebih 60 tahun. Ya. Data-data ni pun kita dah ambil dari zaman British, sekarang pun kita dah ada data. So bila berlaku musim panas, perkhidmatan air tidak boleh terganggu. Ya, sebab kita dah ada data, kita sepatutnya dah bersedia. Bukan memberi alasan, ini biasa kami akan mengalami perkara ini bila berlaku musim panas. Ini bukan satu alasan yang patut diterima pada zaman sekarang sebab bukan saja kita sekarang tak perlu jurutera, tak payahlah guna kertas kira-kira ya. Kita dah ada sistem komputer software yang boleh membantu kita kira dan ramal. Dan kita boleh pastikan apa-apa masalah yang berlaku di Langkawi, terutamanya sebagai sebuah pulau, kalau kita lihat mereka ada juga bekalan pipe dari dasar laut. Bermaksud Langkawi ini bukan 100% boleh bergantung kepada bekalan air di pulau itu sendiri. Mereka perlu bekalan air terawat dari tanah besar. Bermaksud dalam situasi sekarang kita tahu Langkawi memang tak akan cukup air
dan bergantung kepada tanah basah, dan apa-apa aktiviti perawatan air di pulau itu sendiri kita tak boleh biarkannya terganggu. Dan baru nak buat rumah pam untuk tambah aras air, semua ni saya rasa tak masuk akal lah. Dan saya juga menggesa Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara untuk menyiasat bagaimana perkara-perkara ni masih boleh dibiarkan berlaku, dan PAN sudah pun wujud dari tahun 2007. Piara, sebelum ini kita bercakap ini mengenai pembuat dasar polisi dan melihat kepada pihak berkuasa tempatan, kerajaan dan sebagainya. Kalau kita lihat di negara-negara barat contohnya, penggunaan air itu apabila sahaja musim kemarau, kita pastikan rakyat kawal penggunaan air. Contohnya kalau ketika musim panas tidak boleh basuh kereta contohnya, ataupun educate orang di mana kalau nak basuh baju di sebelah malam kerana kegunaan air adalah lebih rendah berbanding sebelah malam. Adakah pengajaran ataupun education seperti ini diguna pakai di Malaysia, dan perlu juga kita memberitahu komuniti dan rakyat di luar sana perkara yang sama? Kita sudah pun ada Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 dan ada section yang khusus untuk memberi kuasa kepada menteri mengeluarkan arahan-arahan untuk pengawalan penggunaan air. Kita sudah pun ada akta untuk kita melaksanakan perkara-perkara ini. Tapi isu pokok di Langkawi ini bukan kita mengalami sebuah krisis yang tidak boleh dikawal. Apa yang berlaku adalah infrastruktur itu tidak tersedia wujud, dan selepas sekian lama SPAN sudah pun beroperasi, bagaimana perkara ini boleh dibiarkan terus berlaku. Dan ini persoalan, adakah pengusaha melihat kepada setiap KPI yang ditetapkan, ataupun mereka tetapkan KPI di peringkat negeri, apa yang berlaku di peringkat daerah tidak diindahkan. So saya rasa perkara ini lebih kepada pelaksanaan daripada dasar-dasar dah ada, undang-undang dah ada untuk kita laksanakan. Hanya adakah kita laksanakan supaya rakyat dapat lihat dan mendapat manfaat daripada apa yang kita sudah pun luluskan di Parlimen. Jadi bermakna apabila everything all falls into place, barulah sokongan daripada komuniti dan sebagainya akan memperkuatkan lagi apa yang perlu dilakukan. Baiklah, itu dia tadi Piara Pakaran, Presiden Persatuan Pendidikan Air dan Tenaga Malaysia AWER yang bersama saya pada petang ini. Kita akan berehat seketika, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini.